المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Telah berkata Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Imam Ibn Wardi Al-Khindi rahimahullah ta'ala di dalam nasihat beliau yang ketiga, dosanya kekal dan kegembiraannya telah berakhir. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya muliakan mengurusi surah An-Nur Imam Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya ayahanda bonda muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya senantiasa kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mendepani akan cabaran zaman yang penuh dengan mehnah dan tribulasi dan juga ujian ini, ketahuilah, sedarlah bahawasanya kehidupan yang kita lalui ini, sisanya adalah hanya sedikit sahaja yang tinggal daripada kita. Entahkan hari ini ataupun esok ataupun lusa, wallahu alam, siapa yang pergi dulu, siapa yang pergi kemudian, semuanya dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui. Apabila datangnya satu ajal kepada kita, ianya adalah satu barang yang tidak boleh dilambat walau sesaat ataupun tidak boleh dipercepatkan walau sesaat. Hatta sekiranya kita buat kubur yang kuat sekalipun lalu kita bersembunyi di dalamnya, yakni lari daripada kematian, pasti kita tidak akan mampu untuk lari darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surahul azim. Mati itu pasti akan datang kepada kamu, sekalipun kamu lari bersembunyi dalam benteng yang kuat sekalipun. Itulah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya makhluk, pasti kita semua akan binasa. Tiada yang kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akhiratlah
tempat kita akan dikembalikan. Sama ada tempat kita kembali ke kampung asal kita, syurga, ataupun sebaliknya. Maka marilah kita menyedari akan hakikat tersebut. Maka marilah sama-sama kita renung dan muhasabah akan kehidupan yang kita lalui ini. Apakah kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya kita menggunakan semua nikmat yang Allah taala berikan, kurniakan kepada kita itu untuk kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal'azubillah. Dan seandainya kita berada dalam keadaan sedemikian, maka tidak ada jalan lain kepada kita melainkan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Surahul Azim. Wahai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Maka pada malam hari ini, atas tujuan dan maksud sebagaimana yang kita war-warkan, maka kita hayati nasihat daripada Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala tentang taubat. Tentang taubat. Bila sebut dosa ni kekal, kelazatan dan kegembiraan ni berakhir, maka tidak ada peluang ataupun ruang kepada kita melainkan kita kena kembali kepada Allah. Jadi bila sebut tentang dosanya kekal dan kegembiraannya telah berakhir, maka kata Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala menyebutkan pada syair beliau dalam kitab Ya Bunayya, wahai anakku yang tercinta, dia kata apa? Semanis-manis kehidupan yang telah engkau lalui dengan maksiat ataupun dosa, sekarang ini hanya tinggal kenangan sahaja. Semua kegembiraan itu telah hilang, sedangkan dosanya masih tetap dalam tanggunganmu. Itu beliau sebut. Buat dosa ni seronok. Tetapi kelazatan, kenikmatan, kesedapan dosa tersebut akan hilang seiring berlalunya masa. Akan tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosanya kekal dalam tanggungan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kepenatan kita dalam melaksanakan ibadah itu akan hilang, sedangkan pahalanya kekal dalam milikan kita. Ni hebatnya, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Orang kata apa? Kata orang tua-tua lu seronok sekejap je. Seronok sekejap je. Best tu sat je. Tetapi yang menanggungnya adalah kita. Sama ada kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ataupun Allah Taala menguji kita dengan hal yang lain. Itu kita akan tengok bagaimana keterangan yang diberikan oleh Syekh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah taala tentang syair ini. Baik, apa kata beliau? Inilah nasib orang yang bergelumang dalam kemaksiatan, dia kata. Kegembiraannya telah hilang. Kemanisannya telah berganti dengan kepahitan. Pahitlah. Sebab apa? Sebab kata beliau, banyak penyakit yang menimpa dirinya kerana banyak terlanjur mengerjakan dosa. Jadi kalau orang buat dosa juga tak sakit apa pun, tak sihat elok. Tu kita kata. Itu kita yang nampak. Tetapi jauh mungkin di sudut hati dia ada satu perasaan tidak tenang dalam hidup. Itulah yang dipanggil sebagai kesan dosa. Yang mencengkam diri orang yang melakukan dosa dan maksiat. Tetapi kita kena sedar bahawa sebagai orang kata manusia ataupun lumrah, sebagai manusia biasa, kita tidak lari daripada melakukan kesilapan. Kerana setiap anak Adam, kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup tak ada dosa, sama ada yang sengaja ataupun tidak disengajakan, itu bukan nama manusia biasa. Itu namanya orang yang maksum. Kita tak maksum, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, tapi kita buat juga, Ustaz, macam mana? Maka itulah tanda kita ni manusia biasa. Bukan saya saja buat. Kenapa kamu mencuri? Saya bukan maksum, Ustaz. Lah, ada bagi alasan macam tu pula. Kenapa kamu ambil barang orang?
Kita kan pendosa ustaz, yang ingin ke syurga, dia kata. Seronok. Dia menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni ada di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hak jenis passion dia nak kona kita. Bukan kita je dia nak kona, khalifah Amirul Mukminin pun dia nak kona. Ketika mana hukuman sebatan nak dilakukan, nak dijalankan kepada seorang lelaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebab dia minum arak. Lalu Sayyidina Umar pun ada pada ketika hukuman nak dijalankan. Masyhur kisah ni. Lalu dia pun angkat tangan, dia kata tunggu sat, dia kata. Dia nak berhenti sat. Jangan hukum saya, dia kata. Sebab apa? Bagilah saya bela diri saya dulu, dia kata. Apa yang dia sebut? Kata fulan ini, kata lelaki ni menyebutkan, dia kata, apakah kamu ingin mengetahui punca saya melakukan dosa ataupun maksiat ni? Dia kata, yakni minum arak. Hang tak mau tanya ke sebab apa aku minum, dia kata. Lalu kata Sayyidina Umar, kata kenapa kamu minum? Sedangkan kamu tahu itu adalah satu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surahul Azim. Dah jelas dalam Quran. Tapi kenapa kamu buat juga? Sesungguhnya al-khamru, arak, judi, penyembahan berhala, meniru nasib dengan menggunakan panah ataupun azlam, rijsun min amali syaitan. Semuanya perbuatan keji daripada syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkan, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Tapi sebab kamu buat juga. Kata lelaki tersebut, dia pun duduk dah, standby dah nak kena hukum ni. Maka kata dia kata, ini telah ditakdirkan oleh Tuhan, dia kata. Tuhan dah tentu aku buat dosa, buat macam mana, dia kata. La ilaha illallah, tuan-tuan. Ini kalau bagi penampar ni mendapat dia budak ni kata orang Negeri Sembilan kata lah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bubuh penerajang sekali kan, tambah sikit lagi kan. Tapi kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala menyebutkan, dia kata tambah lagi hukuman 40 sebatan. Kerana apa? Kerana hak yang awal tadi itu hukuman sebatan sebab minum. Dan 40 lagi pasal apa? Kenapa tambah untuk saya? Sebab 40 lagi kerana hukuman kamu menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah cukup. Kalau tak cukup nak tambah lagi. Tuan-tuan. Tapi nak beritahunya dalam dunia ni memang ada orang kona macam tu. Pasal apa kamu curi motor orang? Kita kan bukan Nabi, kita kan melakukan dosa. Nanti kita tobatlah. Dia kata, dah Tuhan tulis aku ni mencuri, buat macam mana, dia kata. Ni salah faham terhadap konsep qada dan juga qadar. Baik. Habis. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata inilah nasib orang yang bergelumang dengan dosa. Dah terlajak lah. Kata apa? Sebagai, ataupun dia kata ibarat kata pepatah. Sekarang yang dihadapi hanyalah kehidupan yang penuh dengan segala penyesalan. Ibarat kata apa yang hendak dilaksanakan kalau nasi sudah menjadi bubur. Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala bagi pepatah. Dia kata apa? Kalau nasi sudah menjadi bubur ni tak boleh buat apa dah. Bubur boleh makan lagi ustaz memang tapi tak sesedap nasi. Bapa yang bersalah dalam hal ini. Bapa membesarkan Sazali dengan secara membabi buta sahaja, sehingga semua kemahuan Sazali bapa turutkan. Ingat tu tahu? Ke saya seorang je tengok. Macam soleh tak tengok TV pun tak tahu. Ustaz betul-betul orang TV tak tengok TV saja. Tak nak bagi faham tu dialog tu. Sehingga Sazali sanggup menipu bapa. Sazali sanggup menipu bapa, menipu untuk kepentingan diri Sazali sendiri. Tetapi bapa hanya jawab sikit, anakku Sazali. Kita apa nak tengok tu. Tuan-tuan, kita membesarkan dia dengan penuh kasih sayang kan, bagi semua benda yang dia nak semua dituruti oleh si ayah. Tapi hasilnya apa tuan-tuan? Maka menjadilah hasilnya seorang anak yang derhaka. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya sayang kerana Allah. Ibarat kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Tetapi masih ada peluang untuk kita. Kalau dah sampai tahap Sazali tadi tu, hanya linangan air mata ikhlas dan penyesalan seorang ayah yang meratapi akan kedurhakaan seorang anak. Nak buat apa lagi dah? Tapi masih ada ruang. Selagi mana taubat tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana belum sampai dua ketika ataupun keadaan.
Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, nyawa selagi mana nyawa belum sampai di ghargharah, yakni kerongkongan. Dan yang kedua, selagi matahari belum terbit dari arah barat. Selagi itulah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan takut. Syazali tadi pun masih ada ruang lagi bertaubat pada Allah. Hak lah ni jadi nak, saya pun tak tengok habis dah. Tak ingat dah tuan-tuan. Kena pernah kilat ke apa tak tahu tuan-tuan. Saya ingat cerita Osman Jalani lah. Hak Dr. Asmadi tu. Hak ni tak pernah ingat sangat. Tapi memang kita tengok tu memang rasa dengan hati kita. Itulah realiti gambaran yang berlaku. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang sebelum anak tu derhaka kepada kita, mungkin kita pernah derhaka kepada dia. Ada juga istilah bapa derhaka kepada anak, ada. Sebagaimana kalam seorang ulama sebut, saya tak ingat Imam Ghazali ke siapa, tapi kalau tak salah saya lah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pernah sebut. Sebagaimana kalam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada satu orang datang kepada beliau. Malam ni banyak cerita pasal Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi datang satu orang lelaki menyebutkan tentang, dia berceritalah tentang anak dia nakal, anak dia derhaka pada dia, tak dengar cakap dia. Lalu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, panggil anak kamu tu mai sini, aku pun nak dengar daripada mulut dia juga. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata budak tersebut, ini ada dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Saya ingat saya dalam bab memberikan nama yang baik kepada anak. Ada dikisahkan cerita tu. Syekh Faisal pun ada tulis buku tentang bab sembelihan dan juga korban, dan diselitkan kisah ni, cerita ni, memberikan nama yang baik kepada anak adalah kewajipan ayah. Ada diselitkan kisah ni zaman Sayyidina Umar ke zaman Rasulullah, saya tak ingat. Kalau saya ikut Rasulullah kan tak kira, orang kata dalil tak betul pula. Tapi saya sebut perkataan Sayyidina Umar. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tu, dalam fiqh sembelihan, Syekh Faisal tulis. Baik, apa yang berlaku? Maka bila mai budak tu dia ambil, dipanggil dia, dia kata, wahai anak, betul dah bapak kamu kata kamu dahaka kepada dia? Lalu kata budak tersebut, dia kata, saya jadi macam ni sebab dia dulu yang dahaka pada saya, dia dulu yang buat saya. Lalu Sayyidina Umar kata, apa maksud kamu dia ni buat pada kamu dulu? Dia menamakan aku ni dengan nama yang tak elok. Tahu nama apa tak? Nama kabui. Tahu kabui? Kabui itu binatang hak keras tau. Lalu ditukar nama tersebut. Ditukar. Ditukar balik. Kamu tukar balik nama anak kamu. Jangan bagi nama ganah. Tu yang dia jadi ganah. Makna kata nama memainkan peranan. Sebab tu kena ada ilmu. Nak bagi nama pada anak, nak doakan anak dengan doa apa, semua kita kena rujuk kepada alim ulama. Nak minta maaf, sebutlah hari ni macam-macam nama keluar. Supaya kita nak sebut pun tergeliat lidah. Allah SWT. Dalam hukum menamakan anak, ada cara dia, ada kaedah dia. Dari sudut nahu dia kena tengok betul ke tak betul kita susun. Bila dikombinasikan dengan nama si ayahnya, kena tengok semua tu. Kita nak sebut pun tak erti. Tu nama hak Pipi Zola tu, hak cerita apa, boy ke apa. Nama bukan panjang tu tuan. Saya duduk tengok, anak saya duduk tengok cerita tu. Apa nama hitam payung buat tahu, nama panjang sungguh. Dia nak pilih sebenarnya. Dia nak pilih kita yang bagi nama panjang-panjang pada anak. Intan payung apa semua dia buh lah tuan. Tu my exam nak tulis payah. Ruang tak cukup. Tu menyesal pada budak tu tuan. Bagi nama simple-simple boleh dengar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab tersebut, dalam menamakan anak, kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad, sesungguhnya sabda Nabi SAW, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Tu lelaki. Takkan perempuan nak buat Abdul Rahman ke Ustaz? Alah, jangan lurus sangat. Buahlah nama anak Rasulullah, isteri Nabi, buah nama elok. Buah nama wanita yang mulia dalam Islam. Siapa wanita mulia dalam Islam? Ramai. Wanita, orang yang pertama syahid dalam Islam, wanita Sumayyah. Siapa penghulu wanita dalam syurga? Tak orang nak jawab. Siapakah presiden wanita dalam syurga? Cuba jawab sikit orang perempuan. Siapa?
Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha timbalan presiden. Dia ada presiden seorang ni. Lepas jawab saya bagi hadiah. Amboi. Hadiah dia percutian ke Langkawi 3 hari 2 malam. Yang ditaja oleh diri sendiri. Saya sambut tuan-tuan kat JT ya. Nama dia ialah siapa? Siti Maryam binti Imran. Namanya tercatat dalam Al-Quran. Keluarga Imran. Kena tahu lah. Baik, tak dosa lah kalau tak tahu pun. Tapi nak sebut tu. Bagi inspirasi pada anak kita. Baik, nak sebutnya, tu. Apa nak buat kalau dah jadi tahap macam tu? Tak boleh nak buat apa? Boleh. Dengan mungkin keikhlasan, ketulusan doa. Doa seorang pendosa itu yang ikhlas lebih baik daripada doa, lebih baik daripada zikirnya seorang abid yang tidak ikhlas. Seorang abid yang dia banyak beribadah tapi dalam keadaan lalai, tak ikhlas, tak boleh lawan menandingi kepada seorang pendosa yang menadah tangan dan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, bertaubat kepada Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan kita hina pendosa. Jangan hina pendosa. Namun baginya masih ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat daripada dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya itu. Bila sebut tentang taubat ni, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala dalam kitab beliau Risalah Adab Suluk Al-Murid ada menyatakan tentang bagaimana seorang murid itu, seorang manusia, kita lah yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak kembali, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, dia kata ketahuilah bahawasanya taubat itu ada syarat-syaratnya, dia kata. Memanglah itu pun kita tahu. Ada 4 syarat taubat, kata beliau. Ada ulama lain sebut kata ada 5, ada yang kata ada 3, ada yang kata ada 4. Bolehlah, tak kisah. Baik, kona-kona kat situ juga. Yang pertama ialah segera meninggalkan dosa yang dilakukan. Tengah sedap mengumpat orang. Mengumpat seronok. Dia ada 3 benda yang seronok buat dalam dunia ni. Saya ingat saya ada seorang ustaz share, saya nak share pula. Saya quote perkataan beliau, saya ingat saya. Ada 3 benda yang seronok buat dalam dunia. Yang pertama, naik basikal turun bukit. Seronok tuan-tuan. Saya pun seronok. Tak percaya tuan-tuan try tengok. Jangan beli skuter dia ada bateri, tak boleh. Dia kena basikal kayu. Jangan bubuh yang preway mati tu. Bahaya, aku kena langgar entah. Naik basikal turun bukit, seronok tuan-tuan, masya-Allah. Syarat dia jangan ada bonggol. Tak nak baik. Yang kedua, makan orang belanja. Seronok tuan-tuan. Tak sungguh ni bukan saya nak bohong. Kan ada orang tak suka orang belanja dia makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, cerita buruk orang, mengumpat, ribah. Seronok tuan-tuan. Tapi kalau orang mengumpat kita tuan-tuan, seronok? Tak seronok. Ada 3 benda. Jangan buat hak basikal tu tuan-tuan nak buat tu pulang tak kacau orang pun. Baik. Jadi yang pertama ialah segera meninggalkan dosa yang dilakukan. Tengah duk cerita sedap pasal orang, tiba-tiba puk terdetik dalam hati. Ini adalah satu jentikan halus, asbab yang Tuhan bagi pada kita. Ada orang yang sedar tanpa asbab, tiba-tiba dia berhenti sengak. Ada orang macam tu, dipanggil kendali harapan, kata Imam Abdullah Al-Haddad sebut. Ditarik oleh kendali harapan, yakni kembali dia kepada Allah tanpa asbab. Ada juga. Sebab Allah Ta'ala boleh melakukan sesuatu itu dengan asbab, tanpa asbab, dan berlawanan dengan asbab. Besi, kalau ikutkan hukum adat, kalau lambung ke udara, jatuh boleh tak? Jatuh. Tapi besi, bila sebab manusia fikir atas besi, besi boleh terbang. Tahu nama apa? Kapal terbang. Betul tak? Tu. Lawan dengan adat tak? Lawan dengan adat tu. Kemudian besi, kalau kita baling dalam air, tenggelam tak? Tenggelam. Tapi besi, manusia fikir atas besi. Besi boleh terbang, boleh terapung atas air. Namanya bot. Tu tengok, ni akal yang Tuhan bagi pada manusia. Contoh, kita tengok benda yang berlawanan pula dengan asbab yang lain. Yang paling dahsyat, burung kalau terbang ke depan, tu biasa.
Tapi kalau tuan-tuan keluar satu hari burung gagak terbang ke belakang, tuan-tuan terkejut tak? Allah Ta'ala boleh buat. Tu no? Baik ya, berlawanan dengan asbab. Baik. Orang boleh jalan atas air. Tuan-tuan terkejut tak? Terkejut tak? Tak terkejut ke tak? Tu no? Kita duduk di zaman yang payah nak jumpa karomah. Ada, tapi tak banyak. Tetapi ketahuilah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebut, sebesar-besar karomah itu bukanlah boleh berjalan di atas air ataupun terbang di udara. Tetapi sebesar-besar karomah itu ialah engkau istiqamah atas amal agama. Dia kata. Istiqamah dengan amal kita. Itu yang karomah yang paling besar. Baik. Itu yang pertama, segera meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi akan dosa dan maksiat tersebut. Berazam, aku tak mau buat dah. Orang Kedah kata tobat lahum lah. Tobat lahum tu lah. Siapa yang reka tu tak? Saya pun tak tahu. Tapi perkataan tobat lahum tu memang rare lah tuan-tuan. Dia kata tobat lahum dah ustaz, saya tak mau pergi makan dah kedai tu. Pasal apa? Tak tahu lah ustaz, try lah pergi tengok, dia kata. Pasal apa? Ada, tak tahu ustaz pergi lah, dia kata. Rupa-rupanya itu adalah fitnah semata-mata. Ada orang macam tu. Dia nak tutup periuk nasi orang, dia buat cerita, dia kata kedai tu makai. Tu yang sedap tu. Ustaz tahu pasal apa saya tak pergi kedai tu. Orang sini semua pergi, saya seorang saya tak pergi, dia kata. Pasal apa? Kedai tu ada pakai tu ustaz. Tu yang sedap tu. Kita pun pergi tanya. Nak minta tanya sikit pakcik. Orang kata kedai pakcik ni makai. Tu yang sedap tu ramai orang. Pakcik pakai apa? Pakai ada banyak, dia kata ustaz. Ajinomoto, dia kata. Lah, betul lah ustaz, kalau tak bubuh tu tak sedap, dia kata. Paste daripada Thailand kita bawa mai, dia kata. Tu memakai. Tapi sebab fitnah. Tak ada orang kata Tuan Haji ni ada makai benda-benda mistik, tahyul semua. Duk bubuh dalam makanan, duk tarik orang mai makan. Dia kata tu semua fitnah ustaz. Banyak berlaku tuan-tuan. Mai duk report kat kita. Minta doa daripada kita. Saya kata saya bukan ulama nak doa kat Tuan Haji. Tuan Haji kena doa diri sendiri. Buat press conference. Lah ramai orang buat press conference. Tidak tuan-tuan, sungguh. Kena menjernihkan kembali fitnah yang orang buat pada kita. Kena betulkan. Buatlah kenuri sikit kat surau. Saya malam ni ada hajat sikit, nak minta buat doa selamat. Saya sponsor burger 40 biji untuk jemaah. Apa hajat ni? Saya nak betulkan benda yang dibengkokkan. Ada orang fitnah saya sekian-sekian. Kita kena betulkan tuan-tuan. Itu peranan kita. Sunnah baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dah segera dah tinggal, dah menyesal dah berazam pula untuk tidak mengulangi akan dosa tersebut. Menyesal sungguh-sungguh, azam tak mau buat dah. Dan yang keempat, kata Imam Al-Haddad, ialah engkau menggantikan kadar yang telah engkau ambil daripada milik orang lain, dia kata. Yang ni pun wajib juga tuan-tuan. Semanis-manis kehidupan yang pernah kita buat, yang ini dalam keadaan dosa kita buat itu. Kita ambil hak milik orang lain, sonok, kita pakai barang tersebut, kita manfaatkan, kita guna untuk beli makanan, minuman, jadi darah daging kita. Tetapi ingat, ada kesan dia. Kerana setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka nerakalah yang layak untuknya, kata Nabi SAW. Takut tuan-tuan, hatta 10 sen pun yang bukan milik kita, semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi RM10, apatah lagi RM1, apatah lagi RM1,000 yang kita ambil bukan milik kita. Takut ibu-ibu sekalian. Habis itu ustaz, saya dah terambil dah, macam mana? Cari balik orang tersebut, ganti balik dekat dia. Kalau dia tak ada, waris dia ada, ganti balik pada waris dia. Terambil tanah orang walaupun sekaki, ukur-ukur terlebih sikit, buat pejam mata, dia bukan nampak pun ustaz. Pegawai tanah tu pun dah sign, dah right dah. Tetap kena ganti tuan-tuan. Saya ada di kampung saya. Ni ayah saya dah cerita, saya tak tahu lah betul tak betul. Kalau ayah saya bohong, kira saya bohong tuan-tuan lah. Tapi cerita ni memang dicerita dengan penuh linangan air mata. Orang kampung dulu-dulu tuan-tuan, di kebun ni susah tuan-tuan. Kalau bab ukur sawah bendang, ukur kebun ni, mana ada alat orang kata apa hak glamour macam sekarang ni. Hak duk tolak, tarik, macam-macam lah, pita apa semua, kita tak erti. Jadi bila nak ukur ni, dia ada kos.
Betul tak tuan? Ada kos nak buat pagar dan sebagainya, nak tolak tanah sikit, nak bagi cantik. Jadi bila tolak, duit tak ada, orang hak tukang tolak tu dia kata, kalau macam tu pak cik bagi kat saya tanah sikit lah, dia kata. Kawan tu ambil banyak pula, lebih daripada kadar yang sepatutnya. Contoh nilai dia tolong tolak dengan jentolak apa semua tu lebih kurang dalam 4-5 ribu ya. Tapi yang dia pergi ambil tanah orang kampung ni habis, tuan-tuan. Tu nah yang kadar yang tak sepatutnya. Tuan-tuan. Jadi bila diukur tinggal sikit dah kebun orang. Tuan-tuan, ni harga yang perlu dibayar. Nah, orang tu pun dah meninggal dah. Tuan-tuan, ayah saya kata dihalalkan, wallahu alam. Kita doa yang terbaik lah. Mudah-mudahan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena beritahulah waris dia yang masih hidup, kena selesaikan benda tu. Sebab itu tanah yang tak dituntut, tanah yang ada pertikaian dan sebagainya sangat banyak, tuan-tuan. Terutamanya Rizab Melayu. Tapi ya tengok di Jabatan Ukur dan Pemetaan, saya ada kuliah di sana, JUPEM. Dahsyat, tuan-tuan. Tu krisis keluarga yang berlaku akibat perebutan tanah dan sebagainya cukup banyak. Akhirnya daripada satu generasi turun kepada generasi yang kedua, turun pada generasi yang ketiga, dia buat lebih kurang sampai sekarang tak dituntut. Berapa ratus bilion, tuan-tuan. Kena manfaatkan. Maka sebab itu kita tak nak orang yang telah meninggal dia menanggung dosa tersebut. Baik. Jadi hanya yang sekarang ini dia kata masih ada peluang untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah dengan jalan bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullah dalam kitab beliau Penawar Bagi Hati, i'lam, dia kata ketahuilah. I'lam ni tahu, ketahuilah olehmu. Kalau nak tahu mesti dengan jalan ilmu. Kalau nak dapatkan ilmu mesti ta'allum, belajar. Kalau nak ta'allum mesti ada muallim, yakni guru. Itu cara dhabit dia, i'lam. Ketahuilah olehmu bahawasanya taubat adalah jalan permulaan kepada sesiapa sahaja yang menginginkan akhirat, dan ianya merupakan anak kunci yang akan memberikan kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu akhirat, yakni murid, dia kata. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukum taubat daripada segala dosa adalah wajib dilakukan dengan kadar yang segera. Walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Hukum taubat wajib walaupun dosa kecil. Adapun hukum melambatkan taubat merupakan satu dosa lain pula, walaupun dosa itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun dahulu, dia kata. Melambat-lambatkan taubat ialah dosa daripada dosa yang lain pula. Dah lah buat dosa lama dah, kemudian melambatkan taubat pula, maka ia jadi satu dosa yang baru yang lain pula. Nak kata Syekh Abdul Qadir Mandili, kita ingatkan kita taubat dah, padahal belum lagi. Apa maksud taubat? Menyesal sungguh-sungguh, ya Allah, kenapalah aku buat, ya Allah, dosa tu, ya Allah. Teringat yaumala illa zilluh disebut. Antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaumala illa zilluh. Ada 7. Dia ada imam yang adil, kan? Dia ada seorang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang ketiganya, dia ada seorang yang saat dia sedang bersendirian, lalu dia mengenangkan dosa-dosanya yang pernah dilakukan, lalu mengalir air mata taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda yang lekat hatinya dengan rumah Allah. Kemudian yang kelima, seorang yang diajak untuk melakukan zina ataupun maksiat oleh seorang yang ada rupa, berharta pula, cantik. Kemudian dia menyebutkan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bukan senang tu nak buat, tu susah. Kalau mai hak tak segak tak apa. Mai hak segak tu imam pun lucu serban tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni bukan nak cerita apa, pasal apa? Allah Taala dah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ila akhir ayat surah Al-Azim. Dijadikan indah, seronok, suka, cenderung nafsu syahwat lelaki ni kepada
An-nisa, orang perempuan. Ke ada orang lelaki tak minat perempuan? Tak apa nak mengaku lah. Ada tuan-tuan. Oi, takut kita tengok. Kok ada dalam Facebook tu, tolong tegur. Ada kita jumpa. Ustaz kena mengorak dengan jantan pun dah. La ilaha illallah tuan-tuan. Kawan saya pergi gym tuan-tuan. Dia ustaz ni biasa makan tak berhenti tuan-tuan. Tu hak yang mati dulu ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan tak berhenti tuan-tuan. Jadi bila makan banyak dia obesity. Sampai program TV pun bagi tahu, dia kata ustaz, kami minta ustaz exercise sikit lah, dia kata. Pasal ramai orang komplain ni, dia kata ustaz kuih besar, dia kata. Jadi tu yang dia pergi gym tu. Tuan-tuan, pergi lari apa semua. Dia panggil apa? Muscle. Kita tak arti dia tak main gym. Naiklah berketul sikit lah tuan-tuan. Ada kepak lah sikit, jalan pun seronok lah sikit. Tuan-tuan, jalan-jalan balik daripada gym tuan-tuan. Orang mengorak tuan-tuan. Tu nak kenyit mata lagi. Di Sunway Pyramid tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Napi dah tu Firaun banyak tuan-tuan. Tu nah singa punya besar duk tu. Tu nah jin banyak. Tak tahulah jin bapuk apa kita pun tak tahu. Betul tak mai kat kita. Kita nak rawat pun tak boleh tolong. Tuan-tuan, dia tak tahu, dia kata mai duduk ngorak tau. Saya pening ustaz. Nak gemuk salah, handsome pun salah dia kata. Jadi semua salah kau tu tuan-tuan. Baik, maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu, kaum Nabi Lut tu masih ada lagi sisa tuan-tuan. Ni lah bangkit balik semua. Jenis duk tanam anak. Nauzubillah. Bukan dulu di zaman Arab jahiliah dia tanam anak perempuannya. Bila mengandung je tahu yang lahir ni nanti ialah bakal keluar ni anak perempuan, merah muka si ayah. Sampai disebut kepada isteri dia, mana aku nak letak muka aku, dia kata. Dia tak mahu anak perempuan, dia nak anak dia lelaki. Sampai ke dinasab keturunan silsilah di dinding rumah mereka hanya dilakar keturunan daripada pihak lelaki saja. Pada tahap macam tu, ibu sekalian. Wanita ni dianggap sebagai benda yang memalukan. Tapi apabila Islam datang, Islam meletakkan martabat wanita di tempat yang mulia. Sehingga yang pertama syahid dalam Islam adalah seorang wanita. Tu Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara. Ada lagu tu kan? Sumayyah tu. Ummu Ammar bin Yasir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau tak apa lagu tu? Apa lagu lain? Apa lagu anakku Sazali? Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sekiranya, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, ni saya ambil sikit perkataan beliau. Sekiranya kita tahu dosa kita satu persatu, dia kata, maka wajib kita bertaubat daripada semua dosa tersebut satu persatu. Dan tidak cukup bertaubat sekali sahaja untuk semua dosa yang telah dilakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu boleh tengok. Kita tahu dosa kita satu-satu. Tak terhitung sebenarnya dosa kita ni banyak. Siapa yang hidup tak ada dosa? Cuba angkat tangan. Banyak dosa Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Jadi tu. Dan sekiranya dia tidak ingat satu persatu akan semua dosanya, maka hendaklah dia berkata, jika ada dosaku yang aku tidak tahu, maka aku bertaubat daripadanya kepadamu ya Allah. Tu. Cukup sebut yang tu saja. Ya Allah, dosa kami yang sengaja ataupun tak disengajakan, sama ada yang kami sedar ataupun yang kami tak sedar, ampunkanlah ya Allah. Sebut tu, selalu doa yang tu. InsyaAllah mudah-mudahan terangkat doa kita. Baik. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada pun kelebihan taubat. Sesungguhnya taubat adalah suatu ibadah yang dijanjikan pahala jika kita melakukannya. Ada janji jaminan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentang seksaan pula, sama ada ia akan dihilangkan atau tidak selepas kita bertaubat, perkara ini hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kena yakin bahawa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah taala kepada kita melebihi kemurkaan Allah kepada kita. Yakin yang tu ibu-ibu sekalian. Tu. Baik. Sebab apa? Sebab innallaha yuhibbut tawwabin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah
mengasihi orang yang banyak bertaubat. Kenapa sebut banyak? Sebab memang lumrah manusia ni melakukan banyak dosa. Janji dah ustaz, saya tak mau buat dah ustaz, mengumpat-ngumpat orang ni semua buat rugi pahala. Dah lah pahala tak banyak, dosa pula tambah lagi. Dah esok keluar pergi kedai kopi, ngumpat pula tuan-tuan. Semalam janji dah tak mau buat. Tuan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini terlajak juga buat. Cerita tentang ustaz pakai songkok. Biasa ustaz pakai sorban, ni siapa malam ni pakai songkok. Kita tengok ustaz semalam pakai songkok. Tu mesti kopiah tak basuh. Lah, ngumpat saya pula. Tengok tu rasa macam segak lagi kalau pakai songkok. Tu. Dia ngumpat. Betul lah kita balik sejuk je rasa. Ada pahala banyak ngumpat. Tengok dalam TV hitam, melok putih pula. Tu. La ilaha illallah tuan-tuan. Ada saya pergi forum di mana? Saya pakai seluar. Pakai baju macam batik sikit. Nampaklah perut buncit tu. Dia kata lah ustaz dalam TV nampak kurih tu. Main luar tau. Gemuk apa ustaz dah. La ilaha illallah tuan-tuan. Itu dia tengok lah. Tanya dengar tadi dapat apa? Tak tahu, yang tahu perut ustaz buncit dia dah. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu maka hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, Allah Ta'ala masih menerima taubat hambanya selama rohnya masih belum sampai ke hulqum, yakni gargarah, kerongkongan. Saat nyawa dah sampai di gargarah kita, kerongkongan kita nak suruh anak kita ambil harta kita, wakafkan, infakkan, dah tak guna lagi dah. Apatah lagi kata-kata taubat saat dan ketika itu. Tak boleh dah. Sebab apa? Dah sampai limit umur kita. Ataupun terbitnya matahari dari arah barat. Azan dah kan? Turih. Azan. Turih. Turih lah. Okay, baik. Sikit lagi. Lambat Amazon ni. Boleh kerja lah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa. Nasib baik baju sama. Tak jadi nak marah. Baik, baju biru sama. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata beliau, bertaubatlah segera sebelum terlambat. Bertaubatlah sebelum nyawa terpisah dari tubuh. Jadi kita ni ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di zaman Bani Israel, Al-Kiflu. Saya ingat yang ni pun kita biasa dengar kisah ni, Al-Kiflu ni. Cerita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW cerita kepada kami kisah Al-Kiflu ni. Al-Kifli boleh, Al-Kiflu boleh, sebut apa lagu mana pun boleh. Al-Kiflu ni Nabi cerita kepada kami, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan sekali, bukan dua kali, tapi banyak kali. Kata beliau, Nabi cerita kepada kami, para sahabat, sampai kami pun tertanya-tanya kenapa Nabi selalu cerita tentang ini. Apa ceritanya? Al-Kiflu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia adalah seorang yang orang kata apa, orang besar jugalah dalam kalangan Bani Israel. Orang yang ada duit, orang hartawan, orang bangsawan, orang yang ada-ada, dia panggil golongan kayangan. Apa yang berlaku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari, ada seorang perempuan ni, dia orang susah. Dia sara mak dia, jaga mak dia yang sakit. Apa yang berlaku? Dia ni tahu yang Al-Kiflu ni ada duit. Jadi dia mailah nak pinjam duit sikit. Dia nak pinjam lebih kurang yang diceritakan dalam kisah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 dinar dia nak pinjam. 60 dinar tu bukan sikit tuan-tuan, banyak. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram mah. Tu ya. Saya main public gold yang buat main tuan. 4.25 gram. Darab dengan berapa? 200 berapa? Tu tak tahu. Harga emas hari ni tak tengok lagi. Ada beza tu 24K. Emas 99. Emas 916. Hak mana yang lebih elok ustaz? Tak tahu. Jangan tanya saya pula. Cerita emas lah kan ni tuan. Tapi nak beritahu dia nak pinjam lebih kurang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 dinar. Zakat yang lupa bayar tu kena sebut juga tu. Baik. Bayar kepada lembaga zakat ikut negeri kita.
Jangan banyak sendiri. Tu kempen yang saya buat dari dulu sampai sekarang. No, baik. Daripada statistik, data, asnaf dan sebagainya. Baik. Jadi bila dia nak pinjam ni terdesak. Sebab memang keperluan dia nak terpaksa nak ubat mak dia, lebih kurang macam tu lah. Maka apa yang berlaku? Kata Al-Kiflu ni kata, mai masuk dalam rumah aku. Tutup semua pintu, biar aku dengan dia aja sembang. Kata Al-Kiflu kepada budak tersebut, dia kata, wahai fulanah, dia kata, wahai anak muda, aku boleh bagi kat hang pinjam. Tapi dengan syarat hang kena berzina dengan aku, hang kena bersama dengan aku, hang kena puaskan nafsu aku. Tuan-tuan. Nah, maka apa yang berlaku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budak ni pun dia jadi macam tak keruan. Dia kata, ish, yang mak-mak, yang duit kena juga. Jadi apa yang berlaku? Dia buat keputusan, dia tawakal lah. Dia kata nak buat macam mana? Dah terdesak. Jadi dia pun setuju dengan permintaan Al-Kiflu tersebut. Apa yang berlaku? Saat dia nak buat benda tu dengan Al-Kiflu, maka budak ni ketah, badan dia menggeletar. Sebab dia tak biasa buat benda tu berdosa, maksiat zina ni. Jadi bila dia ketah ni, Al-Kiflu nak pegang dia, dia ketah. Tuan-tuan, tuan-tuan macam tak biasa tak? Dia ketah, tuan-tuan ni, tuan-tuan jangan duk bayang lebih-lebih pula. Jadi apa yang berlaku? Al-Kiflu ni pun lepas tangan dia. Dia kata, wahai anak, dia kata, aku tahu hang tak biasa, dia kata. Tapi lama-lama hang akan biasa, dia kata. Tak apa, hang diam je. Lalu apa yang berlaku? Budak tu menangis pula. La ilaha illallah. Dah lah ketak, menangis pula. Lalu Kiflu ni tak jadi untuk mengapa-ngapakan budak tersebut. Dia lepaskan. Dia kata, wahai budak, apa yang kau takut sangat, dia kata. Lalu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata budak tersebut, inni akhafullah, dia kata. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia sebut yang tu je, tuan-tuan. Tu. Dia tak sebut lain, dia kata inni akhafullah. Inilah perkataan yang sama disebutkan dalam peristiwa Habil dan juga Qabil. Nah. Baik, maka apa yang berlaku? Kata si adik, seandainya engkau mengangkat akan tanganmu untuk mengapa-ngapakan kepada aku tidak akan membalas kepada kamu. Dia kata, sebab apa? Inni akhafullah. Kisah ni dirakam dalam Quran. Kisah Habil dan juga Qabil. Apa yang berlaku? Benda yang sama disebut, inni akhafullah. Lalu Al-Kiflu ni pun terus dia tersentak dengar perkataan budak tersebut. Dia kata, wahai anak, ini duit 60 dinar yang kamu nak, dan kamu baliklah, dia kata. Aku lepaskan kamu, dia kata. Dan duit ni tak payah bayar balik, dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil terus, hadiah kepada kamu. Tuan-tuan, mula daripada saat itu, Al-Kiflu ni dia dah tak mabuk dah. Dia biasa buat pesta di rumah dia, minum arak, panggil. Dia ni ambil ni, minta maaf sebut tuan-tuan, perempuan yang duduk di rumah-rumah pelacuran ni, hak paling mahal ni, semua dia borong, tuan-tuan. Bawa mai ke rumah dia. Punya duit banyak. Tapi mula pada saat itu, dia berhenti. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia bagi semua duit dia. Dia bebaskan semua orang perempuan yang duk jual diri dan semua ni. Dia kata, jangan duk buat dah, dia kata. Dan pada saat itu disebutkan, malam tu juga Al-Kiflu ni dia meninggal. Mati, tuan-tuan. Malam tu. Siang berlaku peristiwa dengan budak ni. Al-Kiflu malam tu dia meninggal. Bila malam tu dia meninggal, takdir Allah Ta'ala ni, Nabi cerita pada sahabat, tuan boleh tengok dalam kitab. Di rumah, di pintu depan rumah Al-Kiflu tu tertulis, innallaha qad ghafara lil kifli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu mai daripada mana tulisan tu. Innallaha qad ghafara lil kifli. Tulis tulisan tu. Sesungguhnya pengampunan Allah lah ke atas Al-Kiflu. Tuan-tuan, tulis kat pintu. Maka saat itu ramai dah terkejut dah orang. Al-Kiflu ni dah mati, tetapi mati dalam keadaan mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang yang nak berzina tapi tak dikira berzina. Ada orang minum arak tapi tak dikira minum arak. Sebab apa? Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Sesungguhnya setiap manusia itu melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang silap ialah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa alladhi yaqbalu tawabata an ibadihi. Allah Ta'ala sebut, dan dialah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Jadi kembalilah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita, sama ada yang sengaja ataupun yang tidak disengajakan, dosa kecil ataupun besar, yang dahulu, yang sekarang
dan juga yang akan datang. Kerana baginda Nabi SAW senantiasa mendoakan keampunan untuk umat baginda SAW. Setiap kali Nabi solat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, tu zikir tu, doa tu banyak kali baca. Kata Habib Musa Kazim Ja'far As-Saghaf, zikir dengan lafaz istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 41 kali selepas selesai solat fardu. Buatlah kalau berjemaah ke seorang-seorang ke, buat setiap kali lepas solat 41 kali. InsyaAllah kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak orang yang ada di sekeliling kita. Ni bukan dalil tuan-tuan, ni ulama punya kata-kata. Lagi duk tanya pula mana dalil hadis pula ni ustaz, mai duk bawa kata zikir astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat tu. Tuan-tuan boleh amal zikir tersebut sebagaimana yang diijazahkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan, dan insya-Allah pada beberapa hari saja lagi ke depan kita akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Jadi tuan-tuan yang ada kemampuan dari sudut rezeki untuk melaksanakan ibadah korban, tuan-tuan buatlah. Jangan rasa rugi, kerana mungkin ini adalah korban terakhir untuk kita. Kita tak tahu bila kita nak meninggal. Ini mungkin korban terakhir daripada kita. Yang mana yang ada rezeki yang mampu buat. Jangan rasa rugi duit. Buat. Kalau tak mampu satu bahagian, buat dua bahagian. Tu lagi banyak lah tak? Kalau tak mampu dua, buat tiga. Kalau tak mampu tiga, buat seekor lembu, InsyaAllah tuan. Dan doa, InsyaAllah mudah-mudahan murah rezeki kita. Jangan lupa panggil saya kalau buat nuri. Panggil tu panggil awal sikit lah, jangan panggil lewat sangat. Lepas ni jangan panggil Man Raja Lawak, panggil saya. Saya pun famous juga tuan. Saja nak beritahu. Wallahu ta'ala alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.